meletakkan kuasa apabila jumpa integer negatif positif. Okey, negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6. Okey. Macam ni tengok ni. Bila dia negatif, cikgu letak dia dalam kurungan. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan dia positif. Bila letak kuasa tu dia akan jadi positif nanti. Itu dia punya sebab dia. Tu memang konsep dia. Okey. So bila makin lama soalan awak, nombor awak tu makin kecil, kita punya punca kuasa pun makin kecil lah. Okey, 8 kuasa 2 dapat 64. Okey, 6 kuasa 2 dapat 36. So bila kita tambahkan, tambahkan dulu nombor dia. Jangan kamu pergi tekan kalkulator punca kuasa. Tak nak. Kamu kena selesaikan dulu bawah dia. Tengok sampai ke sudah cikgu masih lagi ada punca kuasa. Okey? Okey, bila kamu dah letak punca kuasa ni, then kamu tekan punca kuasa. Dah jadi daripada banyak tadi, dah jadi 3, dah jadi 2, dah jadi 1. Baru kamu tekan punca kuasa 100. Kamu akan dapat berapa di sini? 10. Dapat 10. 10. You nak tulis 10 unit pun boleh, tak tulis unit pun tak ada masalah. Okey, boleh. Janji kamu ikut step-step kat situ. Okey, segera salin. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 9. Okey, cikgu akan padam dulu yang ni. Okay, semua orang mesti salin ya. Kalau tak print lagi pun tolong salin dulu, remarkkan dia. Soalan nombor 8 muka surat 6. Jadi kita tak ketinggalan, kamu tak ada masalah untuk kamu tengok balik semula video ke. Mungkin nak save data di situ kan. Okey, kita tengok soalan seterusnya nombor 9 dalam rajah 3. PQRS ialah bucu-bucu segi 4 tepat. Okey, kat sini keyword dia segi 4 tepat PQRS. Okey, so awak kena tahu dulu macam mana bentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat macam ni. Kita dah belajar poligon kan. So kat sini segi 4 tepat. Okey, so kalau kat sini awak boleh try untuk draw, untuk sketchkan dia guna pensil. Kamu boleh buat garis lurus. Cikgu tak dulu dah tak guna pembaris kan. Awak kena guna pembaris lah. Awak drawkan macam ni. Okey. So dia baru ada 2 sisi sahaja. Kenapa masih 2 sisi? Kerana ada satu titik dia yang tak dinyatakan. Sebab itulah soalan tanya, tuliskan koordinat bagi bucu Q. Kita ada P, R, S. Q je yang tak ada. Jadi kamu tengok sama-sama. Okey. Apakah koordinat untuk Q? Apakah koordinat untuk Q? 1, 3. 1, 3. Itu Alia Batrisha ke? Okey, 1, 3 betul. Okey, so jawapannya 1, 3. So kalau kita sambungkan dia di sini, dia akan tepat menjadi segi 4 tepat. Dia memang cun lah jadinya. Segi 4 tepat. Ini contoh-contoh soalan yang nampak macam susah, sebenarnya senang. Kadang-kadang dia tak bagi segi 3, dia tak bagi segi 4, dia bagi segi 4 sama. Dia bagi segi 3. Kita pulang pada soalan. Okay, make sure semua tandakan Q dengan tulis koordinat Q. Okay, kita nak bergerak ke soalan seterusnya.
Siapa yang tak ketinggalan tolong stopkan cikgu ya. Jangan kamu duduk diam saja. Okey, soalan seterusnya. Kenal pasti titik tengah bagi setiap garis lurus yang berikut. Titik tengah. Kalau dah ada, hari tu cikgu dah pernah cakap. Dalam video pun pernah cikgu bagi tahu. Okey, titik tengah adalah jarak ke kiri dan ke kanan mesti sama. So kalau kes ini tak ada koordinat. So bila tak ada koordinat, kamu kena kira bilangan kotak dia. 1, 2, 3, 4. So daripada A ke B, bilangan kotak dia ada 4. Bermaksud kita belahlah tengah-tengah dia ni. Sebab yang kat sini ada 2, sini ada 2. Okey, so apa awak perlu buat? Awak tandakan dengan buat titik saja. Di sini. Tak perlu buat garis macam cikgu tu. Cikgu tunjukkan saja. Awak buat titik saja. Tunjuk cikgu titik tengah. Okey, lepas tu dapatkan titik tengah ni, CD. Awak kira berapa dia punya kotak. Lepas tu bahagi sebelah-sebelah. Atas berapa, bawah berapa. Siapa yang baru masuk, ini bab 7 ya. Okey, dalam modul. Make sure kamu sama-sama tulis. Okey, dah dapat ke? Titik tengah CD? Dah. Dah, okey. Pada kotak ke berapa? Sebab tadi koordinat kan, kita tanya pada kotak ke berapa? 8. Pada kotak ke-8. Okey, kita tengok betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, betul. So pada kotak ke-8 di sini. Tandakan macam tu. Simple saja. Ya? Okey. Pelajar lain okey ke yang lain? Ya macam tu? Okey. Okey. Okey, cikgu. Okey, mesti dah okey dah cuti dah. Okey, Kan? cikgu. Okey, jangan lemau-lemau. Okey, nombor 11 kita jawab sama-sama. Okey, Raja menunjukkan sebuah sata Cartesian. Okey, kat sinilah satah dia. Bila cerita pasal satah mesti ada S dengan Y. Skalanya awak tengok skala dia. Okey, dia buat 2, 4, 6, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okey, macam tu juga untuk paksi X. Okey, soalan dia, pada graf nyatakan koordinat titik Y. Nyatakan koordinat titik Y. Tengok kamu punya gambar. Kat paparan cikgu pun ada kat sini. Koordinat titik Y. 6 negatif 4. Okey, 6 negatif 4. 6 negatif 4. Okey, now everybody tandakan titik X. X sama dengan 4, 4. X sama dengan 4, 4. Okey dah? 4 tu di Dah, mana? dah. Nampak 4 tu di sini. Biasakan diri bila dah tanda, terus letak dia punya huruf X. Okey, good. Siapa yang dah? Cikgu tahu yang memang dah tu memang dia fokus kat sini. Kamu tolonglah tanya kalau tak faham. Okey. Okey, 12 ni memang kena pay attention. Okey. Dia tanya Q 4 negatif 3 dan titik tengah bagi garis lurus yang menyambung R dan S. Diberi R tu T 14. S negatif 9 U. Cari nilai T dan U. Okey, buat pengetahuan kamu soalan seperti ini memang popular dia tanya.
Dia biasanya tahap sederhana di sini ni ya. Jadi kamu kena tahu macam mana nak dapatkan T dengan U. Sedangkan dia tanya titik tengah. Oh, sebelum ni kita belajar titik tengah dapat guna formula saja. So yang ini pula nak dapatkan nilai T dengan U. Okay, so kamu tengok kat sini. Okay, first kali cikgu suka. Kalau jumpa soalan macam ni, cikgu suka buat satu garis. Okay, kenapa buat satu garis? Sebab cikgu suka untuk gambarkan. Bagi gambaran bahawa ini adalah R dan ini adalah S. Dan dia kata Q adalah titik tengah. So cikgu letaklah dia tengah-tengah sini. Ni Q. Okay. Dan cikgu pun suka labelkan dia. 4, -3. Walaupun sebenarnya garis itu kalau betul-betul kita lukis dia mungkin sengit. Tapi cikgu tak kisah benda tu. Because of ini bukan jadi compulsory. Yang compulsory yang boleh membantu kita ialah dengan buat cara macam ni. Kita ilustrasikan dia sendiri. Okay, -9 U. Okay, kat sini pula T14. Buat saja sendiri. Dia membantu sedikit sebanyak untuk kamu. Okay, so bila kita dah tahu cerita dia macam ni, okay, kita labelkan dia. Seperti biasalah kalau jumpa titik koordinat mesti kena label. Okay, so label dia X1, Y1. Cikgu ulang ya, X1, Y1. X2, Y2. Jangan kamu letak X2, Y, X1, Y1, X2 Mesti pasangan dia X dengan Y. Okay, macam cikgu buat ni. Okay, so step seterusnya apa? Dia kata Q titik tengah. So letak Q di sini. 4, -3. Okay, samakan. Okay, kamu salin formula titik tengah tadi. X1 tambah X2 per 2, koma Y1 tambah Y2 per 2, koma. Salin. Kenapa salin cikgu? Sebab 4 -3 itu terbentuk daripada titik tengah. Itu maksud cikgu. Okay, so seterusnya bila kita dah tanda dah ni, kita masukkanlah nilai X1, X2 tadi. X1 kita 3 tambah 5. Tambah -9, sorry. Tambah X2 kan, tambah -9. Tulis. Tambah -9 macam cikgu buat tu. Okay, per 2. Okay, koma Y1 14. Tambah Y2, tak tahu. Letak U kat sini. Perkan dengan 2. Tutupkan kurungan. Situ. Okey. Lepas tu kita nampak ada sedikit apa ni? Ada sedikit operasi kat sini. Apa perlu kita buat? Kita simplekan dia. Kita ringkaskan dia jadi macam ni. T tolak 9 per 2, koma 14 tambah U per 2. Ini cikgu rasa tahu dah ni. Semua pelajar dah tahu dalam bulatan kalau tambah ataupun positif jumpa negatif akan jadi negatif. Dia jadi macam ni. Maksud cikgu ringkaskan di situ. Okey, seterusnya apa cikgu? Kena buat apa ni cikgu? Belum dapat lagi jawapan dia. Okey, kejap cikgu padam ni ruangan ni. Okey, cikgu akan conteng di bahagian sini lah. Okey, ruang tak cukup kat situ Okey, so kita buat proses banding. Okey, bandingkan. Nak banding macam mana cikgu? Okey, ini adalah X. So sini pun adalah X. X yang belum sempurna lah kita cakap. So kita banding, kita ambil 4. Samakan dengan T tolak 9 per 2. Ini masuk banding. Okey, bila dah banding macam ni, kita kena selesaikan ibarat macam kita buat rumus algebra tu. Pindah guna kaedah cerita sungai tu. Okey, so 2 ni akan bawa ke kanan, ke kiri. Okay, oleh kerana dia operasi bahagi, dia jadi darab. Bila pindah belah kiri, jadi 8. Sama dengan T tolak
9. Okey. So T tolak 9 tu belah kanan kan? Cikgu ajar kena jadikan belah kiri kalau nak selesaikan. Jadikan dia belah kiri. Pindahkan dia macam tu, pindah kedudukan. Okey, but then setelah tu sekejap, cikgu pindahkan ni. Okey, T ni kita salin sama dengan kita salin 8 tambah 9. Kenapa tambah 9? Kerana belah kiri tadi negatif 9, bila kita nak bawa belah kanan dia jadi positif. Okey, jadi T di sini akan menghasilkan 17. 17. Macam ni. So kita dah dapat dah nilai T tu. T itu 17. Okey. Jadi 1 minit ni cikgu nak pelajar bandingkan pula nilai Y. Bandingkan nilai Y. Warna biru ni. Nilai Y ni dengan ni. Buat pembandingan sendiri. Come on. Buat sendiri. Okey, siapa dah dapat? Negatif 20. Negatif 20. Okey, pelajar lain ada dah dapat? Belum. Belum. Okey, tak apa, cikgu tunggu. Cikgu dah dapat. Dah dapat. Okey. So dah dapat, kita nak bandingkan ini saja. Tu cikgu padam warna lain. Okey, kita ambil negatif 3. Betul? Bandingkan dengan 14. Okey, tambah U per 2. Okey, jadi apa kita buat? Kita darabkan dia ke atas. Jadi negatif 6. Okey, sama dengan 14 tambah U. Okey, oleh kerana cikgu ajar kamu, dia perlu jadikan belah kiri. So pindahkan dia belah kiri. Tukar dia kedudukan dia supaya senang, kita tak perlu keliru dah. Okey, jadi U ke sini akan jadi negatif 6 tolak 14. So you punya jawapan akan dapat negatif 20. Okey, macam ni. Okey, dah? Dah. Dah. Ada pelajar yang tak sempat salin? Okey, sempat. Kena sempatkan salin. Kalau tidak lambat nanti kita nak tu Okey. So cikgu tengok soalan seterusnya. Okey. Untuk soalan yang 12 kat bawah ni sebagai kerja sekolah, kerja rumah, kerja PDPR, tandakan nombor 12. Okey. Okey, nombor 13B kerja sekolah. Ada lagi tak? Dah habis nombor 13B sebagai kerja sekolah. Okey, so kat sini apa yang cikgu nak cakap last ni last dia, tak ada handout dah lagi. Okey.
Cikgu nak cerita pula yang ni. 13A saja. Nyatakan skala yang digunakan pada paksi X dan paksi Y. Tengok muka surat 8. Okay, nombor 13 kamu. Okay, skala pada paksi X. Kamu tengok skala pada paksi X tu, paksi X yang ni. Okay, kamu tengok daripada asalan. Asalan tu kosong. Okay, lepas tu dia punya senggat dia 5. Okay, ada berapa kotak untuk sampai nombor 5 tu? 3. Ada 3 kotak. Jadi kat sini skala kita ialah 3 kotak sama dengan 5 unit. Macam tu. Itu masuk skala. 3 kotak sama dengan 5 unit. Itu paksi X. Okey. Bagi tahu cikgu pula skala untuk paksi Y. Kamu dah dapat agak ni sebenarnya. Sebab cikgu dah bagi soalan A tu. A1 tu. Berapa skala bagi paksi Y? 2 kotak 4 unit. 4 unit. Okey, betul. 2 kotak 4 unit. Betul. Ini maksud dia. So lepas ni kalau kamu jumpa di mana-mana buku rujukan cerita pasal skala, so kamu dah tahu dah. Okey, lagipun skala ni diguna pakai untuk bab seterusnya, bab 8. Okey, boleh ya? Okey. So kita ulang balik semula latihan yang kamu kena buat dan kamu hantar kat cikgu. Sebab dah nak cuti kan. So kena hantarlah. Okey, yang ini 13B. Okay, 13B. Cikgu padam dulu lah ni. Padam dulu kejap. Okay, kejap ya. Record.